Saya nak memanfaatkan waktu ini singkat bicarakan soal perkembangan seminggu terakhir ini yang telah menimbulkan sedikit perbahasan dan wacana meluas di kalangan rakyat, iaitu isu pengampunan Diraja Datuk Seri Najib Abdul Razak, mantan Perdana Menteri. Saya ingat oleh kerana proses itu berjalan dan telah menimbulkan sedikit kontroversi, saya fikir kita fahamlah mengapa reaksi itu kadang-kadang kedua-dua belah pihak itu agak keras dan menerjah kepada mana-mana sahaja serangan ikut selera dan pandangan mereka. Dan saya bicara juga dengan Tan Sri Ketua Polis Negara agar dalam kes ini, sebelum penjelasan teliti dibuat, kita patut ambil pendekatan sederhana lah. Ya, kita faham orang punya pandangan yang agak kuat dan tegas dan keras dalam bidang ini. Jadi kita beri laluan sedikit, tetapi setelah penjelasan dibuat harus dihentikan. Peruntuk kelembagaan itu tetap, iaitu Yang di-Pertuan Agong selalu bertindak dalam kebanyakan perkara atas nasihat Perdana Menteri. Tapi ada beberapa bidang yang diperuntukkan dalam perlembagaan di mana wewenang berbicara sepenuhnya bagi kebahaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. 42.1. Ini termasuk 41.2. 42.1. Saya test KSN ya. Sebab okey, 42.1 ya, minta maaf. Itu Yang di-Pertuan Agong harus memutuskan kalau untuk wilayah persekutuan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Kemudian Yang di-Pertuan Agong memutuskan dan keputusannya itu muktamad. Pertimbangan yang besarnya bukan undang-undang. Undang-undang itu proses Badan Kehakiman sehingga Mahkamah Persekutuan. Pertimbangan utamanya adalah soal ihsan, compassion, apa yang disebut Yang di-Pertuan Agong itu sebagai mercu keihsanan atau fountain of mercy. Ya. Sama ada tuanku Yang di-Pertuan Agong memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak, itu wewenang tuanku. Saya nak jelaskan ini ya. Baik. Lembaga harus beri pandangan. Jadi, dan apa hak mana-mana tahanan atau banduan mengemukakan pandangan. Itu perkara 113 dalam peraturan. Itu jelas. Tanpa kecuali. Sesiapa pun. Sebaik saja, ada yang mengatakan mesti minimal 3 tahun. Tak betul. Siapa saja kali pertama ikut prosesnya boleh mengemukakan rayuan. Dan dalam kes ini, bila rayuan dikemukakan, benar. Perdana Menteri memastikan bahawa rayuan itu didengar. Jadi saya memang akui tanggungjawab itu. Tapi kalau ditanya mengapa Perdana Menteri mengambil sikap untuk mengemukakan cadangan rayuan daripada Datuk Seri Najib Razak begitu awal. Saya kata sebaik saya dapat mana-mana rayuan, saya mohon supaya lembaga pengampunan bicarakan. Jadi agenda 10, 9 termasuk 1 atas usul supaya ia diberikan pertimbangan oleh lembaga. Mesyuarat lembaga yang pertama 9 Disember yang lalu saya hadir kerana saya masih bertanggungjawab dalam isu wilayah persekutuan. Yang berikutnya Dr. Zaliha hadir. Orang kata nasib dia. Bukan, ini soal tanggungjawab. Wilayah tu ada, jadi dia jalan. Peguam negara hadir dalam semua mesyuarat. Lagi hebat peranan dia. Tapi proses itu mengikut
kaedahnya yang saya teliti dalam satu mesyuarat yang saya hadir, itu mendengar pertama apa asas rayuan. Selalunya memikirkan peranan dia, perjalanan hidup dia sebelum itu, keluarga dia, kehidupan dia di penjara, jasa dan khidmat dia, baik kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, atau dalam kes Datuk Seri Najib kepada negara, itu semua diberi pertimbangan. Kemudian diberikan juga penjelasan tentang proses badan kehakiman. Apa kesnya, apa hukumannya. Kemudian kalau ada kes-kes yang dalam proses, semua itu dijelaskan, saudara. Kemudian masing-masing bagi pandangan dan akhirnya Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan. Bagaimana nak salahkan Perdana Menteri ataupun Agung ataupun Peguam Negara atau berlembaga, tak berbangkit. Ya. Itu proses dia. Kita terima perlembagaan, ini bidang kuasa yang kita berikan sejak merdeka. Bahawa Kebahaduran Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam memutuskan, dia tak putuskan dari point of law. Dia tak putuskan dalam perjalanan mahkamah. Dia mungkin atau mungkin tidak. Sebab itu disebut mercy. Dalam kes terdahulu ada menteri, ada orang biasa, ada kes hukuman bunuh, ada kes hukuman pelbagai. Tetapi diberi peringkat-peringkat pengampunannya. Jadi saya harap dengan penjelasan ini kita redakanlah. Ya. Kerana kita telah terima peruntukan perlembagaan. Kita tidak boleh menuntut penjelasan daripada lembaga pengampunan yang dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu kena faham, bukan diputuskan oleh lembaga pada hakikatnya. Prosesnya itu mesti melalui lembaga. Jadi kalau yang nak tanya, sila buat memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang dahulu lah, sekarang ni dah bertukar. Ini 29 hari bulan Januari. Baik. Tapi isu yang dibangkitkan kadang-kadang ini kononnya sebab kita longgar terhadap pemaksaan rasuah. Tidak benar. Proses badan kehakiman diteruskan. Dan tidak ada ugutan. Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO ada di sini. Dia tidak pernah bagi kata dua pada saya. Tetapi ada hak dia ataupun partinya memohon supaya Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan memberi pertimbangan dengan alasan-alasan mereka. Saya tidak mau nafikan. Sama ada saya suka atau tidak suka, rakan politik atau musuh politik, prinsip keadilan ini dan prosesnya harus kita hormati.